Tema yang diberikan kepada saya kira ini satu tema yang sangat baik sekali. 今天我们所要思想的题目是一个非常好的题目， Jadi ini dari rangkaian dari singkatan PATH begitu ya. 是从贝阿蒂哈简写出来的。 Jadi path itu sendiri sebuah jalan begitu kira-kira. 这个巴呢，就是一个道路。 Dan hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan memberikan arahan jalan begitu, bagaimana kita keluar dari keputusasaan atau hopelessness. 今天神的仆人怎么样？就是要描述神的话，就是讲述关于我们如何在这个道路上，我们可以找到出路。 Mari kita kembali membuka Injil Matius 我们打开马太福音， dan kita sekarang melihat pasalnya yang kedua. 马太福音第2章。 Di minggu lalu kita sudah melihat ayat pertama sampai ke-12. 上一个星期我们已经看了从第1节到第12节， Sekarang kita akan melihat ayat 13 sampai ke-23. 今天我们要继续来读，就是2章第13节。 Ayat 13 sampai 15 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 16 sampai 23 dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念13到第15节，然后接下来用华语来念。 Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." 第16节，希律见自己被波斯愚弄，就大大的发怒，差人将伯利恒城里并市井所有的男孩，照着他向波斯仔细查问的时候，凡2岁以内的都杀尽了。 这就应验了先知耶利米的话说：“在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉结哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。”希律死了以后，有主的使者在埃及向夜色梦中显现说：“起来，带着小孩子和母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。” 耶稣就起来，把小孩子与他母亲带到以色列去。只因听见亚基老接着他父亲希律做犹太王，就怕往哪里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这就应验了先知所说的，他将成为拿撒勒人的话了。 Demikian jauh firman Tuhan dibacakan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan setiap hari. 我们读经到此为止，把神的话放在我们心中，并且日以思想的人有福了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kira kekristenan itu sesuatu agama yang unik menurut saya. 弟兄姐妹，其实我们这个基督教呢是非常独特的一个宗教。 Dari sejak awal berdirinya kekristenan, ia sering disebut dengan istilah jalan Tuhan. 自从基督教被成立以后呢，就被称为是神的道路。 Jadi di Kisah Para Rasul ada beberapa rujukan yang sebenarnya kalau dalam bahasa aslinya itu tidak ada kata Tuhan ya, jadi hanya jalan itu gitu kira-kira 其 kalau 实，在《使 diterjemahkan. 徒行传》里面所说的，他没有提到这个神这个字，乃是说到这个道路。 Tapi tidak salah juga kalau disebut jalan Tuhan sebenarnya. 但如果说我们说是神的道路，也是没有错的。 Karena orang tidak bisa tidak menyebutkannya ini jalan Tuhan saya kira. 因为人不得不一定要说这个路呢，就是神的道路。 Saya kira salah satu penyebabnya adalah karena orang-orang yang mengikutinya itu kok ya bisa percaya Tuhan. 其中一个原因就是那些跟随这个道路的，怎么他能够相信耶稣呢？ Karena konteks di mana ketika jalan Tuhan disebut kondisinya itu selalu tidak enak begitu. 因为当这个神的道路被讲出来以后呢，那个时候的状况是那么的不好。 Jadi misalnya Kisah Rasul 9 ayat 2 itu konteks di mana Rasul Paulus itu sedang akan membunuh orang-orang Kristen. 就比如说在《使徒行传》第9章
第2节那边就描述当时的那个扫罗，他要杀害基督徒。 Orang-orang yang mau dibunuh itu ada di dalam jalan itu, jalan Tuhan. 其实那些将要被杀害的那些人，是在这条道路里面的人。 Maksudnya itu ada semacam keanehan begitu ya. 就好像有一个很奇怪的现象， Kalau jalannya susah, nggak enak, muter-muter, itu kok ya jalan Tuhan begitu ya. 如果说这个道路是弯弯曲曲的，有许多的艰难，为什么被称为是神的道路呢？ Ada semacam anggapan bahwa jalan Tuhan tuh mestinya lancar, enak, nyaman gitu 如果是 kira-kira. 按照人的想法，肯定是想到哦，神的这个道路应该是平坦的，是安全的。 Bapak Ibu Saudara, kalau menyambung ini masa Advent dengan reformasi yang kemarin kita rayakan juga, 弟兄姐妹，如果我们在等待这个圣诞节，或者是我们想到那个宗教改革的话， satu dokumen atau tulisan yang ditulis oleh Martin Luther ini di bagian yang terakhirnya itu kira-kira menuliskan hal yang mirip dengan yang tadi kita baca. 马丁路德呢，在他最后的这个得抽所写的，就是跟我们刚才所念的有一点相似。 Maksudnya menjelaskan bagaimana sih orang Kristen itu seharusnya hidup. 就是在那里就是告诉我们，让我们这个基督徒我们应该如何的生活。 Jadi tesis atau dalil nomor 94 dan 95 dari dokumen tersebut mengatakan seperti ini. 因此在那里就写到， Orang-orang Kristen harus diajarkan atau dinasihati untuk dengan tekun mengikut Kristus pemimpin mereka. 应该劝告那些基督徒要勤奋的跟随他的首领，就是基督。 Melalui apa? Melalui hukuman-hukuman, kematian, bahkan neraka. 用什么呢？就是他们的头脑应该要经历到死亡和地狱的惩罚。 Supaya dengan demikian orang tersebut menjadi pede atau percaya diri untuk memasuki surga. 从而呢，他们就有一个很自信的心呢，可以进到天堂。 Melewati banyak cobaan-cobaan daripada melewati satu perasaan aman yang damai tetapi palsu. 这个信息呢是通过许多的苦难，并且而不是通过那些虚假的平安。 Dan di sana Luther mengutip Kisah Rasul 14 ayat 22. 因此在那个地方呢，路德他就写了一个，就是从这个使徒行传那边就讲述一个问题。 Suatu keanehan juga bukan? 这也是非常奇怪的事。 Tokoh yang boleh dikatakan memulai gerakan Protestan yang kita semua ini adalah Protestan, begitu mengajarkan hal yang sama juga. 就是那马丁路德是第一位，就是在那里宗教改革的领袖，但是他所教导给我们的是一样的。 Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan dari minggu Advent yang pertama kemarin sampai sekarang, 如果我们注意到我们在等待圣诞的第一周一直到如今， bukankah kita melihat Natal ini juga dipenuhi dengan kisah-kisah yang sebenarnya aneh begitu? 岂不是我们也可以感觉到这个圣诞节、圣诞这个气氛呢，有一个很奇怪的事情。 Betul kita melihat secerca atau bahkan banyak pengharapan yang ada di sana. 是的，我们如果说这样看的话，好像在那里有许多的盼望。 Tapi pada saat yang bersamaan ada banyak hal yang seharusnya kalau kita dikasih kesempatan nulis Injil Matius begitu ya. 但同时呢，我们也如果说叫我们写这个马太福音的这个经文的话， Mungkin kita nggak nulis sama seperti yang Matius tulis. 我们可能不会像马太福音那边所写的一样。 Mungkin cerita-cerita yang ada itu lebih terdengarnya enak begitu ya. 可能我们所写的就是让我们感到心生愉快的这个故事来写的。 Kitab Injil yang pertama begitu urutannya, masa membuat kisah-kisah yang seperti ini? 马太福音是第四个福音里面的头一个福音，怎么这样写呢？ Kenapa silsilah Yesus misalnya itu memuat nama-nama yang tidak seharusnya ada di situ? 这么在主耶稣的家谱里面，我们也是看到有一些好像不应该放在那个地方的人。 Kelahiran Yesus juga yang dikatakan kelahiran dari anak darah, kan ini tidak normal 主 begitu ya. 耶稣的诞生呢，也是从一个童女这边生出来，这个好像不合情理的。
Lalu minggu lalu kita membaca kisah juga di mana ada orang-orang yang tidak seharusnya begitu ya mendatangi Yesus tapi mendatanginya juga. 并且呢，在上个礼拜我们可能是想的就是，有些人是不应该来到主耶稣那里，但是他们却来了。 Dan di sana kita melihat juga bagaimana Matius mencatat ada seorang raja yang jahat yang merencanakan untuk membunuh 马 Yesus. 马太福音那边也记载了，就是有一个很残暴的这个王，就是想要杀害这个主耶稣。 Maka itu tidak heran banyak bagian lain khususnya misalnya di 1 Korintus mengatakan kelahiran atau kedatangan Kristus itu sebuah batu sandungan buat orang Yahudi. 因此不奇怪在，其他的经文里面就讲到，主耶稣的来临是成为以色列人的绊脚石， Dan untuk orang-orang non-Yahudi itu satu kebodohan. 并且那些在以色列人以外的，他们说这是愚昧的事情。 Secara singkat sebenarnya kalau kita melihat Injil Matius, 如果我们用看这个马太福音比较短暂的来看的话， satu website Bible Project yang saya kira sangat baik meringkasnya kira-kira dalam 3 bagian ini begitu ya. 就是分为3个部分这样说的。 Bagian pertama saya kira kita sudah cukup paham dari pembahasan firman Tuhan kemarin ini. 第一部分可能我们从上个礼拜我们所思想的这个经文里面已经明白了。 Tapi bagian firman Tuhan yang tadi kita baca itu mulai menjelaskan yang kedua ini bahwa Yesus adalah Musa yang baru. 但是呢，接下来的这个经文里面就讲到，就是主耶稣是先进的这个摩西。 Dan saudara ada penggambaran yang ini cukup mendetil begitu ya, saya tidak sebutkan semuanya satu persatu. 有一个这样的图画，我没有办法把它一个一个的来分析。 Tetapi memang ada banyak kemiripan dengan apa yang Musa lakukan atau yang terjadi kepada Musa dengan apa yang Yesus Kristus tunjukkan di dalam kelahirannya. 但是这通过主耶稣的诞生呢，我们可以看到，当时那个时候的摩西呢，跟现今的耶稣有一些地方是很相像的。 Yang paling jelas tentu saja ayat 13 sampai 15 tadi yang kita baca. 最清楚的就是我们刚才13节到15节我们所念的， Itu seringkali disebut sebagai keluaran yang baru. 这一段的经文经常就说到它是新的出埃及。 Dan tentu saja ayat yang tadi kita baca, satu nubuatan itu dikatakan keluar dari Mesir kupanggil anakku. 我们刚才所念的就是从以色列我造出我的儿子来。 Nah saudara menurut saya kisah ini juga agak aneh begitu. 其实这一段的故事呢，也是有一点奇怪的。 Karena seharusnya kalau kita memahami maknanya, kita mungkin tidak terlalu tertarik 如 seharusnya. 果说我们真正的明白它里面的意义的话，可能没有那么吸引我们。 Karena jalan yang harus dilewati bukan saja oleh bangsa Israel, tetapi oleh Musa pemimpinnya itu jalan yang tidak enak. 因为不单单是以色列人，甚至这个摩西呢，他所经历的路也是不容易的。 Bapak Ibu Saudara ingat apa yang terjadi di Exodus atau keluaran yang pertama? 弟兄姐妹，我们记得吗？在出埃及记我们开始的故事是怎么样写的呢？ Bangsa Israel itu sudah menunggu sekian lama untuk dibebaskan. 以色列人当时在那里等待着，已经许久的等待着，可以得着释放。 Bapak Ibu Saudara mirip dengan masa sebelum Yesus itu lahir kira-kira 400 tahunan. 这是400多年前主耶稣还没有生下来的时候，他状况跟那个时候的是一样的。 Jadi kalau dari Alkitab kita itu dari Maleaki ke Matius itu kira-kira itu sekitar 400 tahunan. Begitu lama sekali. 从马拉基书一直到马太，差不多是有400年的时间。 Tetapi setelah si pembebas yang dalam kasus yang dulu itu Musa, sekarang Yesus, setelah dibebaskan itu pun jalan tidak lebih mudah. 但是当这个就是带领以色列人出埃及的摩西呢，跟主耶稣他们所经历的，其实也不是很容易的。 Setelah keluar dari Mesir pun mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka bertanya. 因为当他们已经出埃及以后，他们在路上呢有许多的问题在那里询问， Bahkan sebagian dari mereka berkata, lebih enak dulu di Mesir. 甚至有一些他们就说到我在埃及的生活比现在更好。 Saudara kalau kita pikir-pikir ini suatu hal yang perlu kita renungkan.
弟兄姐妹，我们这样的事情我们必须要去思想的。 Kira-kira pertanyaan yang lebih kekiniannya kira-kira seperti ini ya. 问题就像这样的状况， Kita itu mengikut Kristus itu karena apa? 我们到底为什么要跟随基督呢？ Apakah karena hal yang enak-enak terjadi dalam hidup kita? 是否在我们的生活里面，我们感到有许多舒适的地方？ Seperti karpet merah ini begitu ya, kayaknya mulus begitu jalannya. 就好像我们前面的这个红毯，我们看起来是那么的平淡， Atau karena di tengah-tengah hal yang kita tidak pikirkan bisa terjadi di dalam hidup ini, tapi kita bisa bertahan begitu. 或者呢是在我们的生命的过程当中，我们会经历我们意想不到的事情，但是我们却可以通过。 Saudara-saudara sekalian, ada banyak pertanyaan sebenarnya yang harusnya kita tanyakan ya 其实 seputar 有许 Natal 多的 ini. 问题我们要询问的。 Pertama-tama sebenarnya kenapa kita melihat Yesus itu mencatat kisah-kisah yang seperti ini begitu ya. 首先，我们要明白一下主耶稣为什么把这些事情记载出来呢？ Kenapa cara Yesus lahir itu melewati hal yang seperti ini 首 begitu. 先就是主耶稣的诞生为什么经历这样的事情呢？ Saudara tentu saja ini menyambung daripada nubuatan yang ada di ayat 15 tadi. 这就是像这个在第15节里面的那个预言一样。 Sebenarnya ini satu nubuatan yang kalau kita baca kitab dari mana dia dikutip yaitu Nabi Hosea. 如果说我们从这个何西亚书里面读这一段的经文的话， Sebenarnya kita akan heran. 我们会感到非常的惊奇。 Kenapa Tuhan masih mau datang sebenarnya? 像这样的状况，为什么上帝还要来呢？ Bukankah Israel yang adalah umat milik daripada Tuhan itu sudah berzina secara rohani? 岂不是这个属于神的子民的以色列人已经犯了这个奸淫吗？ Bukankah mereka yang disebut anak Tuhan itu sudah dibilang bukan anak lagi? 岂不是那些被称为儿女的这个以色列人已经不再被他们称为是儿女了？ Bukankah mereka yang dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak bangsa, tetapi mereka lebih memilih Allah yang lain? 岂不是那些就是从万民中拣选出来的以色列人，他们选择其他的别的神， Yang setelah melewati keluaran yang pertama itu masih tetap mau milih yang lain. 那些从埃及出来的这个人，仍然他选择其他的神。 Saudara, kalau kita membaca kisah-kisah ini secara saksama, 弟兄姐妹，如果我们念这些的经文的话， seharusnya kita heran kenapa Tuhan masih mau datang untuk manusia-manusia yang seperti itu. 我们会感到非常的疑惑，神为什么仍然要来面对那些他不喜欢的人呢？ Tapi di sini bukankah hal itu menunjukkan sebenarnya Tuhan itu setia? 在这样的状况当中，岂不是显出了上帝是那么的信实？ Dari sejak kekekalan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mengatakan aku akan mengasihi manusia-manusia ini. 从这个世界还没有被造的时候，上帝就已经说他要爱这个世上的人。 Itulah kasih yang Rasul Paulus itu bilang, doakan untuk jemaat Efesus, mengatakan kalau kalian ini bisa memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang, betapa tingginya kasih Kristus itu ya. Seperti itu kira-kira ya. 这就是像保罗所说的，神的爱是那么的长阔高深。 Tetapi sekarang kemudian berikutnya pertanyaannya itu seperti ini kira-kira. 接下来的问题是， Allah yang mengasihi kok menetapkan jalan yang aneh? 爱我们的神为什么他用比较奇怪的这个道路来决定呢？ Dan puji syukurnya bukan hanya kitanya, orang-orang Kristen yang harus lewat jalan yang aneh ini. 要感恩的就是我们这些成为神的儿女的，我们必须要经过这样的道路呢。 Tetapi Tuhan sendiri melewati itu bukan? 但是呢，我们的神却亲自经过这样的道路。 Dia bukan hanya sekedar ngomong atau nyuruh, kamu lewat jalan yang seperti itu ya. 我们的神不单单是口说你一定要去过这样的道路， Tetapi dia sendiri menunjukkan kenapa kita harus melewati jalan itu. 但是神自己亲身的
就是经历，让我们知道我们必须要过的这个路。 Nah, saudara, ayat-ayat setelah ayat 15 itu sebenarnya ingin mengajarkan kita minimal ada dua hal yang kita bisa lihat. 过了这个第15节以后呢，我们有两点必须要知道的。 Saya menggambarkannya dengan singkatan yang sudah saudara buat juga, begitu ya. 我用一个来简短的这个方法来简写它。 Jalan yang harus kita lewati itu adalah jalan yang sulit atau hard path. 是的，上帝神许可我们经历这个艰难的道路。 Jalan yang harus kita lewati, semua orang Kristen tidak terkecuali seharusnya jalan yang tidak mudah. 我们所要经过的，不单单是基督徒，还有其他的人所要经过的路是不容易的。 Dan kalau kita cepat-cepat bilang, kalau susah aku tidak mau, misalnya kita bilang begitu ya. 那如果说我们很快的说我不愿意去这样就过这样的道路的话， Kita rasanya nggak bisa ngomong gitu karena Yesus sudah melewatinya. 其实我们不能够这样说，因为主耶稣本身他已经经过了这条路。 Tetapi poinnya adalah kenapa kita harus melewati jalan yang sulit itu. 那问题是为什么我们要过这样的艰难的道路呢？ Supaya kita bisa lebih percaya kepadanya. 问题呢，就是让我们更加的相信他。 Bapak Ibu Saudara, saya kira semua orang secara umum itu mengerti kesulitan hidup itu membuat orang tuh belajar ya. 弟兄姐妹，一般的来说，我们每个人都明白，我们从艰难中可以学习。 Kesusahan demi kesusahan itu mendewasakan seseorang. 艰难的生活或者艰难的问题，让我们更加的成长。 Tentu saja tidak selalu demikian, tetapi secara umum orang tuh tahu, oh ya kalau mau jadi orang yang berhasil itu mesti melewati asam garam ini ya, mengalami macam-macam itu. 当然不是每一次都是这样，但是大家都明白，如果说一个人要成功的话，他必须要经过许多的磨练或者困难。 Dan menjadi Kristen saya kira juga tidak berbeda 其实 sesungguhnya. 我们成为基督徒是一样的事情。 Minimal kita melihat dari Alkitab dipenuhi dengan hard path ini berkali-kali. 最少呢，我们在圣经里面看到有许多的艰难的道路写在那个地方。 Saya ingat sekali pendeta Stephen Tong pernah ditanya oleh jemaat begitu ya. Pertanyaan klasik sebenarnya. 我曾经也记得唐崇荣牧师曾经有这个他们的会有这样的发问。 Satu pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan kalau saya seminar di berbagai tempat begitu ya. 差不多呢，就是甚至在神学里面，他们都有就是提问这样的问题。 Kenapa sih Tuhan taruh pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden? 问题就说到为什么上帝要把这个分别善恶的这个树呢放在伊甸园里面？ Tentu saja jawaban pendeta Stephen Tong ini lebih panjang, tapi intinya kira-kira seperti ini dia bilang. 汤崇永牧师他伟大的比较长，但是他主要的这个内容是这样的。 Kalau kita itu nggak mau repot, 如果说我们不愿意就是很麻烦的话， mendingan kita jangan jadi manusia begitu kira-kira. 那最好我们不要成为人。 Lalu pendeta Tang Muse begitu ya memakai perumpamaan binatang itu kalau lahir itu cepat jalan, cepat dewasanya, cepat seperti mamanya begitu ya, seperti induknya. 唐牧师就继续说，这一个动物呢，它生下来很快的，它就可以走路，并且就可以慢慢的、很快的，就是像它妈妈一样。 Tidak demikian dengan manusia. 但是我们人却不这样。 Bapak Ibu Saudara, ada bayi yang baru lahir tiba-tiba langsung bisa bergerak seperti orang dewasa begitu ya. 弟兄姐妹，是否有这样有一个婴孩，当他生下来以后，他马上就可以成为像我们人大人一样的这个行动吗？ Saya sudah punya 2 anak dan kalau anak saya seperti itu saya ketakutan begitu ya. 我有2个孩子，如果说我的孩子像这样的话，我就感到非常的惧怕。 Saya bilang ini bukan anak yang normal begitu ya kalau bisa langsung gini langsung begitu. 如果说马上可以行动的话，我会说这个孩子是不正常的。 Seorang anak lahir itu dengan kemiskinan, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa.
这个孩子一生下来就好像穷乏的人一样，他什么都没有。 Saudara perhatikan, Yesus lahir itu bukan menjadi orang dewasa, 弟兄 tapi menjadi anak. 弟兄姐妹，我们应该知道，主耶稣生在这个世界上是成为婴孩，而不是成为人。 Bayi yang mengalami ini, mengalami itu, bergantung pada orang lain dan seterusnya. 这个婴孩必须要有人照顾，并且经历了许多他所要经历的事情。 Kalau saya melihat seperti ini ya, saya renungkan dan kalau saya bilang, Tuhan gak ngerti situasi saya. 如果说我们经常就说哦，上帝不知道我们的状况， Itu gak benar begitu ya, karena Tuhan sudah melewatinya juga. 其实这样的这个看法是不对的，因为上帝本身已经经历这样的事情。 Dan dia memilih jalan yang tidak instan, tidak mudah itu untuk menunjukkan sesuatu, bukan? 主耶稣呢，用这样不是很马上产生的这个事情呢，来向我们显明一个事情， Untuk membuat kita itu menjadi orang-orang yang tidak gampang percaya sebenarnya. 让我们人不容易那么就相信。 Tetapi untuk menunjukkan bagaimana kita itu harus percaya kepada dia. 但是如果说我们要他也是确切的告诉我们，我们必须要相信他。 Dan kita sebagai manusia itu bukan hanya bergantung pada orang lain, tetapi kita bergantung pada Tuhan. 其实我们人不是说依靠别人罢了，乃是必须要依靠神。 Saudara tadi di ayat 16 sampai 18 itu sesungguhnya menjelaskan tentang reaksi Herodes itu ya. 就是在第16节里面就讲到这个叙利的这个反应。 Herodes yang begitu jahat, yang ketika mendengar Yesus akan lahir, dia perintahkan untuk bunuh semua anak-anak. Ya, bukan hanya Yesus saja, tetapi semua. 这个残暴的这个希律王，当他听到主耶稣就是诞生的时候，他就命令把所有像耶稣那样的年龄的小孩子全部把他杀光。 Herodes ini sebenarnya satu gambaran orang yang berusaha mengontrol semuanya dengan caranya. 这个系列呢，我们可以描述成一个像就是专政的这个政权一样。 Dia tidak mau kehilangan kekuasaannya begitu. 他不愿意失去他的权柄。 Mungkin minggu lalu juga sudah dijelaskan bahwa Herodes ini bahkan membunuh keluarganya sendiri supaya mereka tidak menggantikan dia. 甚至呢，可能上个礼拜我们也听到这个信息，就是这个叙利呢，甚至呢把他自己的家人也杀掉了，因为他不愿意他们来替代他。 Bahkan satu catatan mengatakan ketika dia mati begitu ya, dia menyuruh banyak orang itu untuk membunuh ya di satu tempat supaya orang-orang tuh sedih, tidak maksudnya tidak senang ketika Herodes itu mati begitu ya. 甚至这个希律当他要死的时候，他就说命令要杀害许多的人，让那些人也感到悲哀，在那里啼哭。 Karena Herodes tahu dia tidak disukai. 因为希律他本身他知道，人家不喜欢他。 Tapi orang seperti ini bahkan sudah mati pun dia tidak rela orang itu bersukacita begitu ya, dia turun begitu. 但是像希律这样的这个人，他也是不愿意人家因着他下台而感到欢喜。 Bukankah ini ironis sekali sebenarnya? 这岂不是非常讽刺的事情吗？ Allah yaitu maksudnya Allah Tuhan saja yang menciptakan semuanya ini rela menjadi manusia yang lemah. 我们这些创造宇宙万物的神，他愿意就是成为人的样式，就像小孩子那么的软弱。 Dan saudara menariknya kenapa nubuatan yang dikatakan digenapi itu nubuatan yang tidak enak kedengarannya bukan? 但是有时候我们就是感到奇怪，为什么那些预言被成就的都是那么的不令人欢喜？ Satu nubuatan yang membuat kita itu kalau kita bayangkan begitu ya, kita itu menjadi sangat sedih sekali. 如果说我们想象所预言所发生的，我们会感到悲哀。 Tetapi perhatikan konteks di mana ayat ini pertama-tama dituliskan. 但当我们看到上下文的时候，我们要看一下这样的经文是在什么样的状况里面写的。 Di Yeremia pada waktu itu Israel itu sudah di pembuangan. 耶利米的时代呢，以色列人被掳， Tetapi kalimat ini diucapkan dan dikelilingi oleh ayat-ayat yang penuh pengharapan. 但是呢，且
这个经文写了以后呢，且在里面也充满着许多的希望。 Singkatnya ayat ini dikatakan diselipkan di tengah-tengah pengharapan yang begitu banyak sebenarnya. 在中间写到，就是有许多的希望写在里面。 Dengan kata lain seharusnya jalan Tuhan itu masih ada hal-hal yang tidak enaknya seharusnya. 也其实呢，在这个神的道路里面，还有许多就是不那么好的这个事情。 Bukan saja Tuhan menetapkannya untuk kita, tetapi Dia juga melewatinya. 这样的事情不单单我们的神为我们所定，但是他本身也经历这样的事情。 Dan di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa kesulitan yang sejenis ini pun tidak bisa menghalangi Tuhan bergerak. 但是像这样的这个艰难的事情，也不能够阻挡上帝所要做的事。 Saudara, bukan hanya jalan yang sulit sebenarnya yang Tuhan tunjukkan. 其实上帝不单单就是指出这个艰难的这个道路， Tetapi ayat-ayat yang selanjutnya itu menggambarkan kira-kira seperti ini ya. 但是接下来的经文就这样写道。 Ada satu jalan yang saya bilangnya itu jalan yang humbling, yang membuat kita tuh rendah. 就是说到有一个道路是让人谦卑的道路。 Sekali lagi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? 为什么上帝允许这样的事情发生呢？ Supaya kita itu bukan hanya lebih percaya, tapi kita tuh taat. 让我们可以相信他，并且信靠他。 Sebenarnya kepercayaan seseorang dan ketaatan itu tidak terpisahkan begitu ya. 其实一个人的相信以及就是信赖，完全是有相关的事情。 Tetapi jalan yang humbling, yang merendahkan itu membuat kita tuh belajar. 但是呢，谦卑的道路让我们学习到， Untuk kita percaya dan kita tuh menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendaknya. 让我们可以相信，把我们所需要的一切放在他的旨意里面。 Ayat 19 sampai 23 tadi menuliskan Yesus tuh bukan hanya melewati semacam sudah keluar, ternyata nggak jadi begitu ya. 就是从19节到23节里面就记载了，就是主耶稣虽然已经出来了，但是事情还没有完成。 Herodes sudah mati, mau kembali, ternyata pemimpin berikutnya tidak lebih baik dari Herodes kira-kira 希 begitu. 律他死了以后，那代替希律的这个王也并不是比希律更好。 Dan mereka ya Yusuf, Maria dan Yesus itu harus ditur lagi, harus dialihkan kembali perjalanannya masuk ke satu kota yang kecil juga yaitu Nazaret. 约瑟跟玛利亚就是被神所引领，让他们可以进到一个很小的这个地方。 Kota yang ketika kalau kita baca Yohanes ya ada Nathanael itu yang mengatakan mana ada yang baik sih keluar dari kota Nazaret 这 begitu. 个城市，这个拿撒勒城市呢，就像这个约翰福音里面这个拿但业所说的，拿撒勒还能出什么好的呢？ Kira-kira kalau bahasa sekarang tuh begini gitu ya. 就像现在我们所说的话一样， Itu kota bukan kota begitu ya, itu desa begitu. 那个不是城市，那个是乡村， Gak ada mall di situ, 在那里没有购物中心， gak ada gedung tinggi, gak ada 在那里没有 apa-apanya. 高楼大厦， Orang gak ke situ. 人没有到那个地方。 Beda dong sama Jakarta misalnya. 那比起耶加达是不一样的啦， Mungkin lebih mirip Malang begitu ya. 就可能就像马浪这个城市， Puji Tuhannya Malang sekarang sudah tidak terlalu Malang begitu. 很感恩，因为那个马浪这个城市呢，不那么好，不是已经很好了。 Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan sekali lagi. 弟兄姐妹，我们应该注意的。 Saudara, banyak orang bertanya-tanya sebenarnya nubuatan yang dicatat di ayat 23 itu di mana begitu ya. 有人这样说，就是在这个23节所记载的这个预言是写在那个什么地方呢？ Memang kalau kita cari-cari di perjanjian lama sulit sekali untuk kita temukan. 如果说在旧约里面我们寻找它是不容易找到， Tapi kebanyakan orang, para sarjana itu menyimpulkannya mengutip kira-kira ya, merujuk kepada ayat ini. 但是呢，这个神学家里面他就差不多就用这样的经文来写的。 Di Yesaya 11 ayat 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan Taruk
yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 就是在以赛亚书第11章第1节说到，从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。 Nah, kata taruk atau sebenarnya bahasa Indonesia itu ranting atau branch itu mirip sekali dengan kata Nazaret. 这个枝子就是跟拿撒勒， Iya, dengan kata 这个 Nazaret. 枝子呢跟拿撒勒就有一点相像， Dalam bahasa Ibrani ya maksudnya. 就在以色列话里面。 Jadi kebanyakan para ahli itu melihat perkataan kenapa harus di Nazaret itu supaya menggenapi ayat-ayat yang ini tentunya salah satunya. 很多人研究说，为什么要用拿撒勒呢？其中就是这样的一个问题。 Tetapi juga untuk sesungguhnya menggambarkan bahwa jalan yang Tuhan nyatakan itu seringkali tidak seperti yang manusia bayangkan. 也在那里也告诉大家，就让我们知道，上帝所定的这个路呢，不像我们人所定的一样。 Mereka orang-orang Yahudi khususnya mengharapkan kedatangan raja atau Mesias itu lebih grand, lebih megah. 以色列人在那里盼望着来到这个世界的弥赛亚是那么的伟大，那么的有权柄。 Ya minimal di kota yang lebih layak lah begitu. 最少就是他在一个比较大的城市或者是比较好的地方生下来。 Tapi kenapa sekali lagi Tuhan memilih the humbling path itu? 但是为什么上帝要选择这个谦卑的道路呢？ Nah sekali lagi saya kira kebanyakan orang itu akan setuju dengan prinsip seperti ini ya. 有许多人可能会同意这样的看法。 Orang itu kalau mau belajar menjadi hidup ya, maksudnya menjadi lebih dewasa itu harus melewati jalan yang dari bawah dulu begitu. 我们会就是相信，比如说一个人要成为成功的人，他必须要从最低层开始的。 Karena kalau dia belum tahu rasanya menjadi orang paling rendah, 因为如果说他没有经历成为人下人的这个经历的话， orang itu belum ngerti hidup begitu. 这个人还不懂得生活。 Bapak Ibu Saudara, saya kira penekanannya di sini bukan berarti kita itu harus menjadi miskin dulu misalnya. 但是在这里，我们所强调的，并不是说我们每个人必须要从贫穷开始。 Nggak selalu orang tuh lahir ya di keluarga yang sama sekali nggak punya apa-apa ya. 因为不是每一个人就是从一个什么都没有的家庭里面出生。 Saya juga merasa saya lahir di keluarga yang ya masih cukup lah walaupun tidak kaya-kaya banget begitu. Tapi 我也 cukup. 是生在一个差不多的这个家庭里面，虽然不那么的富有， Dan itu membuat saya itu belajar banyak sekali hal. 因此让我学习许多的问题。 Oh, kalau nginep dimanapun itu nggak perlu yang terlalu bintang 5 misalnya begitu ya. 那如果说我们外出的话，住在旅馆不一定是说5星级的。 Makan itu ya makan yang sederhana, yang penting kenyang itu udah cukup begitu. 吃饭的时候也不需要很豪华的，但是最主要我们肚子饱了就可以了。 Uang jajan juga tidak sampai yang terlalu bagaimana, tapi yang penting cukup memenuhi kebutuhan saya setiap hari itu sudah oke begitu. 我们每一天所需要的零用钱，就是也不需要太多，最主要是够我可以用。 Dan seharusnya ketika kita kemudian mendapatkan lebih banyak itu tidak merubah yang merasa cukup itu tadi. 因此，当我们可以拿到更多的就是更多的东西的话，我们不会改变我们那个习惯。 Nah, tetapi kebanyakan orang di dunia ini tidak seperti itu bukan? 但是在世界上，大部分的人没有这样想。 Saya sering bilangnya itu orang kalau kena duit itu lupa daratan 经 begitu 常 ya. 我说，如果说一个人讲到钱，他就忘记了。 Dapat kuasa atau jabatan tertentu lupa siapa Ikaran- dirinya dulu. 当一个人有权柄的话，他也会忘记他自己到底是怎么样的一个人。 Minimal kita melihat Herodes ini raja yang ya demikian ya. 我们也看到这个叙利王， Yang 就是 sama 像这样的状 yang 况， sama sekali tidak humble, 完全没有谦卑的心， tidak rendah hati. 没有谦卑。 Tapi Yesus di sini menunjukkan jalan yang berbeda bukan? 但是主耶稣在这里却告诉我们不同的这个路。 Bukankah Yesus punya segalanya? 其实呢，主耶稣是就是什么都有。 Seperti lagu tadi tapi mengatakan dia menjadi miskin.
就像刚才我们所唱的歌，他把从富有变成贫穷。 Kita bisa melihat ayatnya di 2 Korintus 8 ayat 9 ya, tidak perlu 我 dibacakan. 们可以从哥林多后书那边知道这样的经文。 Bagaimana mungkin Allah yang begitu kaya, punya segalanya, pencipta kita semua, mau stoop down, merendah seperti itu? 创造宇宙万物，并且拥有所有的这个神，怎么他能够就是来到这个世界呢？是这样的把自己卑微下来呢？ Seharusnya orang-orang Kristen yang mengerti akan prinsip ini 我们基督徒应该明白这样的原则， tidak boleh ada sedikit pun perasaan sombong, bangga akan dirinya, bukan? 其实不需要为自己感到骄傲和自豪， Karena Yesus bisa saja melihat kepada dia dan berkata, loh aku aja nggak seperti kamu loh. 因为可能主耶稣会看到他的时候，他会说：“我不像你一样。” Yesus loh saudara, Tuhan, bukan saudara kita, bukan keluarga, bukan teman kita, atau bahkan orang lain, bukan. 主耶 Tuhan. 稣是我们的神，而并不是像我们的兄弟姐妹或者我们的朋友。 Masihkah kita mengejar hal-hal yang tidak seharusnya? 那岂不是我们不应该去追求那些我们不需要得到的？ Masihkah kita bersikap seperti Herodes? 是否我们仍然有就像系列的这个所做的事情一样？ Tidak persis sama maksudnya tentu saja, tetapi ya mirip-mirip lah begitu. 其实不一定是一样的，但是呢，很想象。 Kita melihat jabatan kita sebagai satu kehormatan yang kalau itu hilang nanti orang nggak hormat saya lagi. 我们把我们的地位看得那么重，就是生怕我们如果是失去的时候，人家不会尊重我们了。 Harta kekayaan yang kalau rasanya kita kehilangan itu orang nggak pandang saya lagi. 我们所拥有的财物，如果说我们失去的话，人家就不会看重我。 Saudara, kadang-kadang kita harus memang melewati jalan yang membuat kita itu berpikir ya, supaya kita tidak merasa tinggi hati. 多少时候我们需要经历这样谦卑的路，让我们的心就是不会那么的骄傲。 Nah saudara, saya kira the hard and humbling path ini membuat kekristenan itu menarik sebenarnya buat saya. 弟兄姐妹，基督教里面的讲到这个艰难的路跟这个谦卑的路，吸引了许多的人。 Seperti yang Martin Luther tadi katakan, itu membuat orang Kristen tuh gak gampang-gampang masuk surga. 就像马丁路德所说的，他不会那么轻易的，或者很简单的说我进到天堂。 Tentu saja maksudnya bukan berarti kita harus lewat jalan gak enak dulu baru bisa masuk surga. 那 Bukan. 我这边的意思不是说我们必须要先经过艰难的日子，我们才可以进天堂。 Karena kalau kita lewat jalan sesusah apapun tapi Kristus tidak selamatkan kita, tidak ada yang bisa. 但是虽然我们经历了许多艰难的日子，但是上帝没有拯救我们的话，仍然我们没有办法得救。 Kita sudah melihat dari perjanjian lama sebenarnya orang-orang gagal kok. 在旧约里面，我们看到许多失败的人。 Tapi setelah kita terima Kristus, 但是当我们接受基督的时候， memang bahaya terbesarnya adalah yaitu untuk percaya dan taat itu tadi. 有一个我们危险的这个，我们必须要知道的就是，我们必须要在那里相信，并且顺服他， To trust and obey the Lord. 相信并顺服他。 Dan jalan kekristenan itu yang hari ini kita dengar menjelang menyambut kedatangan Kristus ini mengingatkan kita 我 juga. 们说到就是这个这个基督教的道路呢，在我们纪念主耶稣诞生的时候，警告着我们， Mengajak kita kilas balik melihat kehidupan kita. 让我们回头再看我们的生活， Dan yang akan datang nanti. 并且前面所要经过的路， Kita mau jadi orang Kristen yang seperti apa? 我们要成为怎么样的一个基督徒呢？ Saudara, saya ingin menutup dengan kisah dari seorang pendeta yang saya kira namanya kita sudah kenal. 我用一个神的仆人，就是来结束我今天的讲道。 Pendeta Rick Warren yang saya kira karyanya sudah ada diterjemahkan banyak ke Indonesia. Begitu. 是 Rick Warren 这个牧师，
Saudara nanti bisa melihat di YouTube-nya ini ya, satu sesi yang saya tonton ini. 我们可以从他的YouTube 那边我们可以知道， Ada satu bagian di sana yang dimana dia menceritakan pengalamannya menghadapi dan melewati kematian anaknya yang bunuh diri. 他在那边学到就是他怎么样的面对已经自杀的儿子。 Tentu saja dia berkali-kali mengatakan di sini saya tidak pernah meminta hal seperti itu. Tidak pernah meminta ya 哦， anaknya. 他在这里就说到多次的说到，他不是希望这样的事情发生。 Dia berkali-kali menekankan kalau boleh ya saya tidak mengalami hal seperti ini. 那如果可以的话，我不需要经历我儿子自杀的这个事情。 Jadi memang anaknya dari kecil itu sudah kalau tidak salah dari umur 17 itu sudah didiagnosa depresi klinis begitu ya. 因为就是这个孩子呢，从17岁的时候已经被查出他是有精神分裂的。 Mereka sudah berusaha dengan pergi ke dokter-dokter yang terbaik di Amerika. 他想尽办法在美国许多的医院里面带去治疗。 Sudah mendatangkan pendeta-pendeta besar untuk mendoakannya. 并且也请了许多著名的这个大牧师为他祷告。 Well, dan Rick Warren sendiri juga pendeta yang besar juga bukan? Rick Warren 我们大家都知道，他也是一个很大的这个牧师。 Dan dia mengatakan dia tidak pernah berhenti berdoa untuk mujizat itu terjadi begitu. 他从来没有停止过这个祷告，让这个神迹临到他的儿子身上。 Bagaimana mungkin dia tidak berdoa? Wong jemaatnya ada puluhan ribu. Itu dia bilang ribuan kali mujizat sudah terjadi. 他会友当中有那么多的会友在里面，也曾经发生了许多的神迹，怎么可能他不向神祷告呢？ Tapi pada saat anaknya kemudian mengakhiri hidupnya, ya tidak mudah juga. 但是当他的孩子自杀的时候，这个事情令他也是非常不容易。 Rick Warren bercerita ketika bersama dengan istrinya menunggu polisi itu menghancurkan pintu supaya bisa masuk ke rumah anaknya. 当利沃人跟他的太太在那里等待着警察，到他孩子自杀的地方要打开他的门的时候， Istrinya itu pakai kalung, ada perkataan di situ. 他的太太呢，她带了一个镜像脸，那里面有写到， Tulisannya itu judul buku yang baru ditulis oleh Kay Warren istrinya. 就是给我人，这是他太太所刚刚写的这个书的题目。 Tulisan itu berkata, choose joy, pilihlah sukacita. 就写到就是你要选择喜乐。 Orang tua mana yang bisa berkata demikian? Menunggu ini loh, anaknya sudah nggak ada di dalam. 一个失去了儿子的这个人，这个父母，怎么他能够讲到这样的说到这样的话呢？ Pendeta orang yang seharusnya paling rohani sekelas Rick Warren pun bergumul juga Bapak Ibu. 非常属灵的这个牧师 Rick Warren， 他也经历这样的事情，也没有办法去想象。 Tapi perlahan-lahan Rick Warren baru bisa melihat ya kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. 慢慢的，这个 Rick Warren 他就醒悟到，上帝为什么许可这样的事情发生？ Setelah peristiwa itu dia mengatakan ada banyak ucapan duka cita yang masuk dalam berupa surat begitu ya. 这个事情发生以后呢，有许多的慰问信，就是寄到他那里。 Tentu saja dari orang-orang yang terkenal dari seluruh dunia dia mengatakannya. 肯定也是从世界许多著名的这个人发出来的。 Tapi di antaranya ada surat-surat yang dia bilang ini surat-surat yang paling bermakna buat saya. 但是其中有一些信呢，他说这是对我帮助我最大的， Yaitu surat dari orang-orang yang sudah diinjili oleh anaknya yang depresi itu. 哦，那就是那些曾经就是被他的儿子那个精神分裂症的那个儿子所传给他福音的人。 Orang-orang yang justru mendapatkan kelepasan pemulihan ketika yang ngomong ini sendiri yang ngajakin ke gereja itu nggak sembuh. 这些人
得着权益，虽然那些令他们到这个教会的人，这个人却没有得着这个权益。 Saudara, bukan hanya itu. 不单单这样， Tapi Rick Warren bercerita sejak saat itu telepon demi telepon itu tidak habis-habis. 利沃人就说到，电话呢不停的响着， Orang dari level yang paling tinggi sekalipun 从最高层的 di pemerintahan di mana-mana itu telepon dia begitu ya, bertanya. 从高层的这个政府官员或者其他比较高层的阶级呢，在那里打电话给他。 Gimana ya punya anggota keluarga yang seperti itu atau teman atau bagaimana lah begitu ya. 就说到，如果说我们有这样的这个家庭成员的话，我们必须要怎么样？ Intinya Rick Warren itu berkata, dia menjelaskan begitu ya. 利沃人就在那里解释给他们。 Saat itulah dia baru mulai bisa melayani dan mengerti, memahami orang-orang yang mengalami mental illness seperti itu ataupun punya anggota keluarga yang mengalaminya. 因此呢，他就从那个开始呢，他就想，他要服侍那些在精神分裂的这个的病人当中，或者是他们的家属。 Pelayanan yang tidak pernah dia minta. 这样的服侍从来他没有去希望去做的， Tapi itu pelayanan yang Tuhan beri. 这是上帝赐给他的这个侍奉的机会， Jalan yang tidak enak, 一个很艰难的道路， tetapi jalan yang membuat Rick Warren itu belajar taat dan percaya. 就让这个 Red Warren 呢，就是在那里学习到怎么样的相信并且顺服。 Karena itu bagaimana dengan kita hari ini? 因此，弟兄姐妹，我们必须要怎么样呢？ Maukah kita menganggap semua jalan sulit yang kita lalui sebagai suatu kebahagiaan? 是否我们可以把这个我们所经历的艰难的这个道路呢，看为是一种的喜乐？ Karena apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kita tahu bahwa itu adalah ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. 因为当我们跌入败半的试炼的时候，我们知道我们的心性被试验，就生出这个感恩忍耐的心。 Dan maukah kita tunduk kepada jalan yang Tuhan berikan yang membuat kita lebih rendah hati? 是否我们愿意顺服并且接受上帝赐给我们这个谦卑的道路呢？ Sebab ingat kata firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 因为上帝的话这样说：上帝阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 愿神帮助我们每一位。 Mari kita berdoa. 我们祷告。